Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni hari Jumaat, 22 hari bulan, 22 hari bulan Mac. Okey, alhamdulillah kita semua diberi kesempatan hari ni. Okey. Nampaknya dah pukul 8.30. Okey. Okey, kita punya speaker pun ada. Okey, sekejap ya, saya tengok kehadiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semua. Selamat datang ke sesi tazkirah kita siri yang ke-95 hari ini, pada 22 Mac 2024, 11 Ramadan hari ini. Okey, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita ucapkan kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnia dan izinnya diizinkan kita berkumpul hari ini bersama-sama dalam majlis ilmu hari ini untuk sesi tazkirah pada hari Jumaat yang sangat barakah ini. Bagi memberkati majlis kita untuk hari ini, kita mulakan dulu majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih hadirin semua. Saya tengok kehadiran sangat memberasakan, ramai hari ini. Okey. Alhamdulillah juga kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa kerana dengan izinnya juga bertemu kita pada Ramadan, dan Ramadan yang mulia ini. Dan kalau kita tengok sebenarnya bulan Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan, penuh keampunan serta memberi kita ruang untuk pembebasan daripada azab api neraka. So alhamdulillah, dah 1/3 Ramadan telah berlalu. So insya-Allah kita ada saki-baki 2/3 Ramadan lagi untuk kita teruskan insya-Allah. Okey, hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan kita punya speaker ataupun penyampai tazkirah kita pada hari ini, saya sebenarnya ingin mempersilakan pengerusi Jabatan Seni Bina dan Alam Bina. Sekejap ya, saya tengok pastikan ada Profesor Madya Dr. Wardah Fatimah Muhammad Yusof untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan. Dr. Wardah ada ke? Ada. Dengar ke? Okey, Dr. Wardah. Okey. Dengar. Dipersilakan Dr. Wardah. Sedikit kata-kata aluan insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Dr. Moderator kita, Dr. Nur Tira Khadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat yang penuh barakah kepada semua yang hadir ke majlis ilmu kita pada hari ini. Yang berbahagia para profesor, pensyarah-pensyarah, kaki tangan pegawai, kaki tangan pelaksana dan sebagainya, dan juga yang kita sangat alu-alukan, Encik Azam Sabtu. Dan kita sebenarnya kita bersyukur pada hari ini kerana kita semua seperti yang Puan Moderator kita cakap pada pagi ini adalah kerana kita semua diberi kesempatan dan peluang untuk sama-sama menghadiri satu majlis ilmu, di mana saya rasa tajuk pada hari ini sebenarnya sangat menarik. Dan saya bila tengok tajuk dia sifat ihsan dalam bekerja, saya memang macam tak sabar nak tunggu hari hari Jumaat ni nak dengar kupasan Encik Azam, kerana saya rasa tajuk ni sebenarnya sangat dekat dengan kita. Di mana kalau kita tengok kehidupan kita seharian, dalam kita sangat mengejar KPI, sebut mana-mana, tak kisahlah organisasi kerajaan ke swasta, kita ada KPI kan. Dalam kita mengejar KPI, dan ada antara kita yang aim for kenaikan pangkat dan juga menjalankan tugas-tugas harian. Kadang-kadang kita lupa yang sebenarnya sifat ihsan tu sangat penting dalam kita bekerja. Kadang-kadang kita lupa sifat ihsan tu sebenarnya orang-orang keliling kita ni lah yang sebenarnya mendoakan kita punya kejayaan. Kita lupa, kita ingat usaha kita sendiri, tapi tak sebenarnya. Di mana hubungan kita dengan orang-orang keliling kita dah sifat ihsan. Jadi saya sebenarnya saya tak nak cakap panjang kerana saya pun tak sabar nak dengar ulasan ataupun perkongsian Encik Azam pada hari ini, di mana seperti nanti moderator kita akan kongsi kepakaran Encik Azam ni, dan dia sangat bersesuaian dengan kita punya tajuk hari ini. Dan saya harap pada pengakhiran kita punya tazkirah pada pagi ini, kita sama-sama dapat muhasabah diri dan peringatan untuk diri saya sendiri juga, yang mana kita dapat ilmu pada hari ini, kita dapat aplikasikan untuk kerjaan kita dan menjadikan kita insan lebih baik selepas ini.
Baiklah, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Dr. Atirah, Puan Moderator kita. Okay, terima kasih banyak Profesor Madya Dr. Wardah Fatimah atas ucapan kata-kata aluan beliau. Ya, sebenarnya kita punya speaker ataupun kita apa ni penceramah kita pagi ni sangat hebat orangnya. Okey, saya rasa tidak salah kalau saya nak membacakan sedikit latar belakang beliau. Okey, nama beliau ialah Encik Azam bin Sabtu. Okey, beliau merupakan principal consultant di IIR International Sdn Bhd. Okey, kalau sebenarnya kalau nak tengok sebenarnya dia punya latar belakang profil ni saya memang sangat hebatlah, impresif sangat. Saya baca sedikit je Encik Azam. Okey, Encik Azam merupakan seorang master class trainer yang mempunyai pengalaman hampir 2 dekad dalam bidang pembangunan modal insan dan perundingan perniagaan. Beliau pernah berkhidmat di salah sebuah syarikat konsultansi penyelidikan pemasaran antarabangsa terbesar di dunia dan telah berpeluang untuk membantu banyak syarikat gergasi dari dalam dan luar negara. Antara contohnya seperti di Samsung, Samsung Elektronik di Korea, Boots Healthcare dan sebagainya. Okey, beliau juga merupakan seorang pakar di dalam bidang Applied Business Psychology, okey, di Asia Tenggara dan telah melatih dan memberi inspirasi kepada lebih 50,000 individu daripada 21 buah negara di seluruh dunia. Okey, beliau telah melatih anggota kerja dari pelbagai sektor dan industri termasuklah daripada Toyota, Honda, Produa, Proton, Suzuki Malaysia dan sebagainya. Banyak sangat senarai ini memang penuh. Okey. Encik Azam juga merupakan seorang certified trainer dalam bidang Neuro Linguistic Programming iaitu NLP ataupun NLP dan seorang NLP Master Coach. Okay. Yang berkelulusan MBA daripada Charles Sturt University Australia dan juga beliau mempunyai sarjana muda pengurusan perniagaan dari Lincoln University of New Zealand. Okay. Di samping itu juga beliau merupakan seorang hipnoterapis bertauliah ataupun ABH dan certified trainer dalam bidang directive communication psychology. Beliau juga merupakan seorang jurulatih profesional bertauliah yang diiktiraf oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad PSMB dan juga merupakan ahli profesional Malaysian Institute of Human Resource Management MIHRM, American Institute of Business Psychology dan International Coaching Federation ICF. Okay, so selain daripada pencapaian-pencapaian Encik Azam bin Sabtu ni, okay, beliau juga merupakan seorang yang orang kata influencer jugalah yang sering muncul di kaca TV untuk berkongsi tips-tips motivasi diri dan juga komunikasi. Beliau juga pernah terlibat dalam program reality TV seperti Fear Factor, Celebrity Malaysia, NLP Coach dan lain-lain. Okey, so kalau ikutkan sebenarnya memang banyak sangat pencapaian Encik Azam bin Sabtu, memang banyak dan kami merasakan beliau merupakan seorang yang sangat hebat untuk mengupas tajuk tazkirah kita pada pagi hari ini iaitu sifat ihsan dalam bekerja. Okey, jadi tanpa kita melengah masa lagi, saya rasa kita boleh kita macam mana kita mempersilakan kita punya speaker ataupun pentazkirah kita hari ini untuk menyampaikan tazkirah beliau yang bertajuk Ihsan dalam Bekerja. Encik Azam, sudah ready ke? Dah ready. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita Dr. Nur Atirah dan juga Profesor Dr. Wardah dan seterusnya kepada pihak Fakulti Kejuruteraan juga Alam Bina UKM kerana sudi untuk menjemput saya untuk berkongsi dalam sesi tazkirah hari ini. Dahsyat panjang lebar betul introduction daripada Dr. Nur Atirah tadi. Sebenarnya Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala sepanjang 2 dekad, boleh cakap 2 dekad tu rasa berumur betul. Sepanjang 20 tahun lepas, saya telah berpeluang untuk berjumpa, berkongsi dengan individu-individu yang hebat yang datang daripada 21 buah negara di seluruh dunia dan insya-Allah hari ini Allah rezekikan saya untuk berhadapan dan juga berkongsi dan juga
bukan saja saya berkongsi, tapi insya-Allah kita juga saling berkongsi. Saya juga berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan juga saya harapkan dapat berkongsi pandangan, pendapat dengan saya. Kerana sesi hari ini sesi tazkirah. Sesi tazkirah maksudnya bukan saja saya nak memberikan peringatan, tapi saya rasa orang yang nak memberi peringatan juga perlu diberi peringatan. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada pihak FKAB kerana menganjurkan sesi tazkirah. Saya difahamkan, saya tengok siri ke-90 lebih dah ya. So, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak fakulti kerana menganjurkan sesi tazkirah ni kerana dia sangat selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sungguhnya peringatan tu akan beri manfaat kepada orang yang beriman. So, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, saya tengok peserta dah sampai 200 lebih, 247 dah ni, hampir 250 orang. Mudah-mudahan sesi kita pada pagi ini dapat memberi manfaat yang banyak kepada kita semua. Terutamanya kepada yang nak memberi tazkirah ni. Saya bila dijemput ataupun dihubungi oleh pihak FKAB untuk bagi tazkirah, saya pun terperanjat juga. Jarang-jarang orang jemput bagi tazkirah. Saya rasa last time saya dijemput untuk bagi tazkirah, bukan tazkirah, sesi yang berbentuk Islamik ni saya rasa dari tahun lepas kot, di iKim, radio iKim ya. So sebulan jugalah kita terpaksa pakai kopiah ustaz tu ya. So insya-Allah saya cuba. Dia tazkirah ni saya rasa ibarat cuci pinggan lah. Sebenarnya dalam kita nak mencuci pinggan tu sebenarnya tangan saya yang mudah-mudahan insya-Allah dalam proses tu tangan saya jadi lagi bersih lah insya-Allah ya. So insya-Allah saya mengharapkan hari ini adalah sesi yang di mana saya juga berkongsi dan anda juga berkongsi dengan saya. So nanti tuan-tuan dan puan kena aktif dekat ruangan chat tu sebab saya mengharapkan sesi ni sesi dua hala. Boleh? Macam tu? Boleh Boleh, Dr. Atira? insya-Allah. Okey, cantik. Dah. So, saya nak juga ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua ni, dah 255 orang ni kerana hadir pagi ni, meluangkan masa untuk majlis ilmu. Saya nak doakan agar anda semua yang hadir pagi ni mendapat apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW kata, barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Pagi-pagi tengah sibuk-sibuk nak uruskan tugasan kat tempat kerja tu, saya rasa mesti banyaknya. Tapi hari ni Alhamdulillah, the numbers still makin lama makin meningkat. Sekarang dah sampai 258 ni. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan 260 lebih orang ni Allah permudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga dengan asbab kita meluangkan masa, menumpi apa juga cabaran, ketepikan benda lain yang perlu kita buat hari ni untuk bersama-sama dalam satu majlis ilmu. So insya-Allah. So topik yang diberikan kepada saya untuk cakap hari ni, sebenarnya topik ni cadangan sebenarnya. Tapi kata bolehlah kita cakap tentang ihsan. Saya pun excited juga, bukan kata Profesor Dr. Wardah je yang excited. Saya pun excited juga bila dapat topik tentang ihsan ni. Sebab saya rasa ihsan ni adalah pelengkap kepada din kita, cara hidup kita. Sebab dalam Islam, dalam din kita, cara hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin ni ada 3 pillars. Ada 3 tiang seri utama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman kita, yang ketiga adalah sifat ihsan. So keimanan kita tak lengkap kalau tak ada ihsan. Islam kita juga tidak lengkap, tak komplit tanpa sifat ihsan. So soalan yang kita nak sama-sama cuba fahami hari ini adalah apa itu ihsan. So apa yang tuan-tuan dan puan faham tentang ihsan? Boleh tak sahabat-sahabat yang ada dalam sesi hari ini, dah 270 lebih dah ni, boleh tak komen sikit kat ruangan chat apa yang anda faham tentang ihsan? Ya, ihsan ni apa dia? Boleh tak komen-komen sikit? Ikhlas. Masya-Allah. Ni pihak teknikal kata ikhlas. So ihsan ni adalah ikhlas dalam kerja. Puan Normaliza pula cakap sifat belas. Saya ni pukul rata je ya. Puan-tuan ni saya tak tahu ni, profesor ke apa ni. Berbuat baik. Bagus. Lagi apa? Saya tu Akmal kata buat baik. Lagi pendapat lain. Sifat belas, bertimbang rasa. Cantik. Apa yang tuan-tuan dan puan sebutkan kat ruangan komen tu, semuanya betul-betul belaka. Sifat ihsan secara general, secara umumnya,
Seperti apa yang tuan-tuan puan cakap tadi, ihsan ni maksudnya kita berbuat kebaikan, buat baik. Dan bukan saja buat baik, tapi sentiasa fikir macam mana kita boleh buat yang terbaik. So maksudnya kita ada passion for excellence. Dan kalau kita tengok apa yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, yang ni kalau buka kitab apa ni, hadis 40 Imam Nawawi kan, dia hadis nombor 2 tak silap saya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan apa maksud ihsan, ya. Di mana Rasulullah SAW datangi oleh seorang lelaki, yakni Jibril kan. Jibril tanya Nabi SAW apa itu Islam. Betul, setelah Nabi jawab, dia kata ya betul. Kemudian tanya pula apa itu iman. Nabi jawab dan dia jawab betul. Dan akhir sekali soalan yang ditanya adalah salah satu soalan yang ditanya adalah apa itu ihsan. So apa yang Nabi jawab? Nabi kata ihsan ni bila kita melakukan amal ibadat, kita bersungguh-sungguh seolah-olah kita dapat melihat Allah SWT di hadapan kita. Dan seandainya kita tak mampu, yakinlah bahawa Allah sedang sentiasa dan sedang melihat apa yang kita lakukan. So, balik kepada ihsan ni. Ihsan is not just about being excellent in what we do. Bukan sahaja kesungguhan kita, tapi dia punya level kesungguhan tu. Seolah-olah Allah sedang melihat kita. Of course Allah sentiasa melihat kita, tapi kita merasakan Allah sentiasa melihat kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita rasalah, kalau kita tahulah, bukan kita tahu, tapi kadang-kadang kita lupa, tak sedar. Sebab itulah pentingnya peringatan ni. So, Allah memang sentiasa melihat kita. Dan kalau setiap masa kita sedar yang kita ni setiap masa sedang diperhatikan, agak-agak macam mana cara kita bekerja. Agak-agak macam mana tindak tanduk kita. Ingat tak masa awal dulu, masa tuan-tuan dan puan ni pensyarah-pensyarah ni, doktor-doktor, profesor-profesor, tuan-tuan dan puan sewaktu mula-mula nak dapat apa ni pentaulian sebagai pensyarah, saya percaya mesti ada supervisor yang observe, kita mengajar kat depan, betul ada supervisor yang observe kat belakang, betul tak? Ya, so andai katalah masa kita mengajar tu ada supervisor yang menilai kita, yang observe kita, macam mana perasaan kita? Conscious tak? Kan? Sangat-sangat conscious, betul? Kita rasa macam, ya Allah, nak buat yang terbaik kan? Sebab kita sentiasa diperhatikan dan dinilai. So Allah Ta'ala bukan saja memerhatikan kita, tapi Allah Ta'ala memerhatikan kita dan kita ni sedang dinilai setiap masa. Sebab tu, kalau kita ingat apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mulk, ayat kedua, silap saya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata, dialah, yakni Allah, alladhi khalaqal mauta wal hayat, dijadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita. Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan untuk menguji kita. Siap. Saya nak pause kat sini kejap. Kenapa Allah sebutkan dijadikan kematian dulu, kemudian baru sebut kehidupan? Kenapa bukan Allah sebutkan dijadikan kehidupan dan kematian? So, ada masa Allah sebut kehidupan dan kematian. Tapi dalam ayat dalam surah Al-Mulk ni, Allah Ta'ala sebutkan dijadikan kematian dan kehidupan. So, maksudnya apa? Allah nak ingatkan kita bahawa hidup kita ke atas dunia ni, dia punya ending dia adalah mati. So, Allah ibaratkan kehidupan kita atas dunia sebagai manusia ni, ending dia untuk mati je. Dan kehidupan yang sebenarnya, Allah nak kita fokuskan, the real life, kehidupan yang sebenar adalah bila kita berada di alam akhirat besok. Allah nak ingatkan kita punya end game, penghujungnya. Kan? Kobe selalu kata, begin with the end in mind. Dalam Islam, kita punya end bukan saja kat atas dunia, sebab atas dunia ni kita punya ending mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Termasuklah saya yang bercakap ni dan semua yang ada dalam sesi hari ni. Alhamdulillah, subhanallah, ada 300 orang lah ni. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat insya-Allah. So, Allah ibaratkan ataupun Allah sebut kehidupan kita atas dunia ni sebagai kematian. Sebab Allah nak ingatkan kita bahawa kehidupan kita yang sebenar, yang never ending, yang tak pernah mati adalah di akhirat besok. Dan Allah nak uji kita dalam kehidupan kita atas dunia yang sementara ni, yang mana satu di antara kita yang paling ihsan, ahsanu amala, yang paling baik amalan dia. So Allah nak tengok kita ni buat baik ke tak buat baik. So Allah nak uji kita, Allah nak tengok, Allah nak perhatikan, Allah nak nilaikan kita, yang mana satu di antara kita yang paling baik amalan dia. So setiap apa yang kita lakukan, kita kena fikir untuk lakukan yang terbaik. So
Cakap tentang yang terbaik ni. Pagi-pagi ni, dah ada 300 orang ni, bagus ni. Pagi-pagi ni selalu selain daripada bercakap, kita duduk, walaupun bulan puasa, kita nak buat aktiviti stretching sikit boleh? Boleh ke? So, kalau Boleh, boleh, boleh. saya tahu ni Boleh. semua tengah seronok duduk kat meja masing-masing kan. So, boleh tak kita sama-sama berdiri walaupun saya tak nampak, saya nampak Dr. Atirah je ni. Boleh tak yang lain, kalau tak keberatan, boleh buka video sikit sebentar untuk kita sama-sama buat aktiviti ni boleh? So, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk berdiri. Berdiri tegak, jangan duduk. Sudah. Boleh kita Prof? Headset semua tu. So, apa yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan buat, saya nak anda keluarkan tangan kanan anda dan tunjuk ke hadapan. Boleh? Okey, tangan kanan, jari tunjuk ke hadapan. Okey. Nah, dalam kiraan 3, apa yang saya nak kita sama-sama buat, saya nak kita sama-sama pusing ke sebelah kanan, bukan ke belah kanan, kita nak pusing ke belakang dan tunjukkan poin yang paling jauh. Kita nak buat yang paling baik ni. So, cuba tunjukkan poin yang paling jauh yang tuan-tuan dan puan boleh tunjuk. Okay? So, pusing sebelah kanan, tunjukkan poin yang paling jauh. Ready? 1, 2, 3. Jom kita pusing. Tunjuk poin yang paling jauh di belakang anda. Alright, bagus. Dah dapat poin tu, pusing ke depan balik. Kaki tak mau pusing. Ada yang duduk atas kursi tu. Dia duduk atas kursi, dia pusing kursi tu sampai ke depan balik. So, berdiri, kaki kita dekat atas lantai, tidak bergerak. Dia terpaku kat situ. Tapi badan kita, pinggang ni je yang pusing. So, sekali lagi. Sekali lagi kita cuba. Poin yang paling jauh. 1, 2, 3. Alright. Baik, mata balik ke depan. Nah, pusingan seterusnya, apa yang saya nak tuan-tuan puan-puan buat, tadi kita kata sifat ihsan ni maksudnya kita sentiasa fikir macam mana kita nak buat yang paling baik, yang terbaik. Betul tak? So, kali ni pusingan kedua, kita nak buat yang lebih baik daripada apa yang kita buat tadi. So, kalau tadi kat sini, maksudnya round yang kedua ni, kita nak tambah lagi 10% ataupun 20% lebih baik daripada yang tadi. Asalkan lebih sikit lah. Prof dah baru dah tu. Okey ke Prof? Jangan sampai tergeliat pinggang pula. Tergeliat pinggang kan? Okey, jom kita cuba sama Lebih jauh daripada tadi. Ready? 1, 2, 3. Pusing. Lagi jauh daripada tadi. Tunjukkan poin yang baru. Baik. Patah balik ke depan. Okey, berapa ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang kali kedua, pusingan kedua ni lebih baik daripada yang pertama? Maksudnya poin yang ditunjuk tu adalah poin yang lagi jauh daripada yang pertama. Azhari kata lebih baik. Siapa lagi? Dr. Atirah, macam mana? Exit tak? Ya, I see. Alhamdulillah. Betul, Mas Surau kata lebih baik. Syikin kata hilang ngantuk. Saya tahu Syikin ngantuk. Satu saya suruh bersenam sikit. Apa lagi? Puan Nurmiza kata lebih baik. Alhamdulillah. So, semua orang biasanya the second round tu dia akan exceed the first round. Maksudnya apa? Maksudnya untuk semua orang ini satu benda yang saya nak kita sama-sama faham dan kita ingat. Kemampuan kita yang sebenar, our real potential is far much greater than what we currently show. Apa yang kita buat sekarang sebenarnya tak cukup bagus. Walaupun kita kata kita dah buat yang terbaik dah. Ingat tak tadi first round saya kata tunjukkan poin yang paling jauh. Betul tak? Betul. Tapi round kedua, kita rasa kita dah buat yang paling baik dah. Tapi sebenarnya kita punya best tu, sebenarnya ada yang lebih best daripada yang best tu. Maksudnya we can always do better. Kita sentiasa boleh perbaiki diri kita. Cik Muhammad kata bunyi pinggang. Walaupun sampai tergeliat pinggang Cik Muhammad. Tapi maksudnya apa? Kalau kita berusaha lebih sikit, kita sentiasa boleh buat yang lebih baik. So inilah yang dimaksudkan dengan ihsan. Ihsan maksudnya bila kita buat sesuatu, kita buat nothing short of the best. Sebab tu Allah Ta'ala sangat suka. Ini apa yang Nabi SAW sebutkan. Nabi kata Allah sangat suka orang yang bila dia buat sesuatu, dia buat nothing short of the best. Dia sentiasa fikirkan macam mana nak buat yang terbaik. So, results Allah tak pandang sangat. Ini saya nak share dengan anda results formula. Kita cakap pasal results tadi kan. So, sama juga kat tempat kerja, kita selalu fokus kepada results yang kita hasilkan daripada kerja kita. Betul tak? Penghasilan. So, ada satu formula ni yang saya cipta sendirilah. Ni mana tahu profesor-profesor ni boleh validate ke kan? Bolehlah buat tesis. Ni formula results. So results.
So R adalah results. Nampak ke tu? Sekejap, boleh besar sikit. Tebal sikit. Nampak. R adalah N campur U. Apa maksud R adalah N campur U? So R adalah results. Results results yang bagus terhasil daripada N dan juga U. N apa dia? Siapa nak cuba? Boleh cuba kat ruangan komen Dr. Atira. Kalau nak on mic sekejap, nak main teka-teki dengan saya, boleh. Tu dia, Cik Azari kita. Niat. Dahsyat betul orang fakulti ni kan, orang akademik ni sharp betul. Saya kalau buat dengan usahawan lambat betul, macam-macam macam-macam dia keluar. So betul macam Cik Azari cakap, Puan Ruzal cakap, results terhasil daripada niat campur usaha. Ni adalah dua komponen yang sangat penting dalam penghasilan results. Mana saya dapat formula ni? Saya dapat formula ni daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang, Allah tidak melihat kepada apa dia? Rupa paras kamu, dan Allah tidak melihat kepada harta benda kamu, which is our results. Benda tu Allah yang bagi. Results ni bukan hak kita sebenarnya. Results ni adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, betul? So results ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. So sama juga penghasilan yang kita hasilkan kat tempat kerja, the results from the outcome from our work. Outcome yang kita dapat daripada kerja kita, apa yang kita buat sebenarnya terhasil daripada apa? Dengan izin Allah Taala. So results adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak mutlak Allah. Ya, tapi yang Allah pandang, apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis tersebut, Allah kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak pandang pada rupa kamu, Allah tak pandang kepada harta kamu. That means Allah tak pandang results, sebab results Allah yang bagi. Tapi Allah pandang apa? Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah pandang hati. Allah pandang hati kita. Dan yang kedua Allah pandang apa? Wa a'malikum. Allah pandang usaha kita. So dua perkara ni. So dalam bekerja, dua perkara ni kalau kita betul-betul nak perfectkan ataupun nak results yang berkualiti, dua perkara yang kita perlu tingkatkan kualitinya. Yang pertama adalah hati kita. Hati kita. Yang kedua, komponen yang kedua adalah amal kita ataupun usaha kita. Now, so bercakap tentang hati kan, dalam formula tu saya kata niat kan. So niat kita kena perbetulkan. Sebab kalau niat tu baik, niat tu bagus, insya-Allah Allah akan permudahkan usaha. So antara cara kita nak excellentkan atau mengihsankan kerja kita adalah dengan cara yang pertama membetulkan aspek dalaman. Kan, sebab yang nampak adalah yang zahir. Tapi yang tak nampak tu, yang tu yang kita kena tunekan sikit. Keikhlasan kita. Adakah kita benar-benar ikhlas? Dan yang kedua adalah adakah niat kita tu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang lebih ramai. So satu catchphrase yang saya nak tuan-tuan dan puan ingat pagi ni bila bercakap tentang niat adalah niat kena ikhlas dan niat kena luas. Okay, so ikhlaskan niat kita dan yang kedua adalah luaskan niat kita. Ikut sama-sama dengan saya sikit boleh? Supaya kawan kita yang kuat mengantuk tadi tak mengantuk pagi ni. Dengan tangan sekali kita kena gerak ni. Ni bulan Ramadan ni kena banyak gerak sikit. Niat kena ikhlas ikut saya. Dan niat kena luas. Ikut saya sekali lagi. Niat kena ikhlas. Niat kena luas. Sekali lagi. Niat kena ikhlas. Dan niat kena luas. So apa maksud saya niat kena ikhlas? Ikhlas ni maksudnya apa? Tadi sahabat kita bila cakap tentang ihsan tadi dia cakap tentang keikhlasan. Betul tak? So ikhlas ni maksudnya kita tidak mengharapkan balasan daripada manusia, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So of course bila kita buat kerja kita ada gaji dan sebagainya kan, tapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Bila kita nak ikhlaskan niat ni, kadang-kadang benda baik yang kita buat kat tempat kerja tak ada bayaran ekstra pun kan. Ni yang menganjurkan sesi tazkirah ni, koordinator, moderator ni ada ke bayaran? tak ada pun. Ada masanya benda-benda yang kita buat tak ada bayaran, tak ada apa-apa balasan dari aspek dunia ni lah. Tapi yang patut kita fokuskan adalah keikhlasan kita dalam menjalankan kebaikan agar kita dapat ganjaran daripada
Allah SWT. Nurul Huda ada komen ni, hati suci, tak menipu, tak pura-pura. So, ikhlaskan hati, jangan acak-acak, 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 apa ni, baik kan, pura-pura. So, benda ni yang kita kena perbetulkan. Sebab tu, antara amalan ahli syurga, antara amalan ahli syurga adalah, ini ikut satu riwayat lah, saya bagi saya ringkaskan. Ada 2 amalan. Ini juga amalan pesan untuk guru saya, Datuk Fazlul Kamsah. Dia pesan, sebelum tidur, maafkan semua orang. Biasa dengar? Datuk Fazlul Kamsah pesan kan? So, maafkan semua orang. Dan minta pada Allah SWT, tiba keluar suara Tok Guru. Dan minta pada Allah SWT agar Allah sucikan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. So, ni 2 amalan yang patut kita lakukan untuk melatih hati kita supaya lebih ikhlas. Yang pertama adalah niatkan untuk memaafkan semua orang. So, 2 amalan. Yang pertama, sebelum tidur, maafkan semua orang. Kalau nak sebut nama, sebut. Ini untuk menyucikan hati kita. Of course, kita bila bekerja ni, kan kita berinteraksi dengan ramai orang. Kan? Orang yang work from home pun dia berinteraksi dengan rakan-rakan sekerja. So, kadang-kadang dalam interaksi kita dengan manusia ni, hati kita tersinggung. Kita ada manusia, ada hati yang perasaan kan. So, jadikan amalan kita setiap hari. Kalau kita betul-betul nak masuk syurga, maafkan semua orang. Sebelum tidur tu, maafkan semua orang. Supaya kita tidur dengan hati yang tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, minta kepada Allah SWT sucikan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Kalau dalam hadis tersebut, dalam riwayat tersebut, sifat dengki dan iri hati. Bukan saja dengki dan iri hati, kalau macam kita tu sahabat, kita ni bukan saja dengki, iri hati, ujub, riak, takabur, minta semua. So, kalau macam saya tu, insya-Allah apa yang saya amalkan ni, Allah sucikanlah hati aku daripada sifat penyakit-penyakit hati, dengki, riak, ujub, takabur, iri hati, semua sekali penyakit hati yang kita risaukan, kita sebutkan. Mudah-mudahan dengan itu, hati kita menjadi suci dan Allah bagi kita result yang bagus-bagus. Ia bukan saja apa yang kita nak, tapi Allah bagi lebih daripada apa yang kita nak, insya-Allah. So, itu ikhlas. So, apa maksud luas pula? So, luaskan niat ni maksudnya kita bukan saja niatkan apa yang kita lakukan tu agar kita mendapat manfaat. Setengah orang dia bekerja untuk memanfaatkan diri dia. Tak salah. Bagus. Kan? Barang siapa yang tangan dia penat mencari rezeki, di pagi hari keluar di siang hari. Nabi kata, siapa yang keluar rumah siang hari, cari rezeki, mengusahakan sesuatu dengan tangannya, balik rumah petang tu dia dah penat. Benda tu menjadi asbab Allah hapuskan segala dosa-dosa dia. Fine. So, tak ada masalah kalau kita inginkan untuk manfaat untuk diri kita sendiri. Ada setengah untuk diri dia dan keluarga, dah luas sikit. Kan? Itu bagus juga. Ada ganjaran dia. Barang siapa yang mencari nafkah atau mencari rezeki untuk menyara hidup dia dan juga keluarga dia, dan agar dia tidak minta-minta dan boleh memberi kepada kaum kerabat dia. Kan kita dah luaskan sikit tu. Ganjaran juga lagi luas. Dia akan dibangkitkan pada hari akhirat besok dengan muka macam bulan purnama berseri-seri. So, if you notice, kalau tuan-tuan dan puan perhatikan, lagi besar ataupun lagi luas niat kita bila kita extend our intention, maksudnya bukan saja untuk diri, tapi untuk memberi manfaat kepada lebih ramai orang, diri, keluarga, kaum kerabat, masyarakat sekeliling kita. Bila kita luaskan niat kita, results ataupun keberkatan yang Allah bagi kepada kita akan juga sama luasnya. So, kalau kita gandakan 10 lah dekat huruf N tu, rasa-rasanya lah yang tuan-tuan dan puan ni kan pandai kan buat calculation. So, kalau kita logiknya lah, kalau kita gandakan dekat formula tu, N tu kita dah gandakan jadi 10, of course dekat R juga gandaannya bertambah 10, berlipat kali ganda. Make sense? Betul kan? Wah, Puan Hafizah tergelak-gelak dia. Betul tak? So, begitu juga usaha kita. So, selain daripada niat, hati kita kena tulus, ikhlas dan sebagainya. Yang keduanya adalah usaha kita. So, usaha kita ni juga perlu digandakan. So, kalau kita gandakan usaha, of course results-nya akan berganda. Kalau usaha kita, cara kita melakukan tu yang terbaik, insya-Allah results tu juga akan terbaik. Tapi satu benda yang kita jangan confuse. Ini cakap tentang usaha ni. Bila cakap tentang usaha ni, orang selalu fikir maksudnya usaha dia lah yang menyebabkan dia dapat results. Betul?
So maksudnya ini ada satu kata pepatah Arab, dia kata manjada wajada, siapa berusaha dia akan berjaya kan. Ya betul, itu sunatullah, itu hukum alam, tapi hakikat dia yang kita kena betul-betul faham. Ini sangat penting untuk kita faham Kak supaya Ina, Umi kita transfer je nanti. Umi Pomi nak transfer je transfer apa nanti. itu Pomi? Kita tengok Kak Ina. Transfer je nanti duit aja. Ya. Pomi boleh offkan mic. So, balik kepada formula ni. So, kalau setengah daripada kita menyangka bahawa usaha kita lah yang menyebabkan kita dapat result tu. So, ini adalah satu fahaman yang agak bahaya sebab kalau kita berfahaman macam tu, kita akan sama seperti siapa? Qarun. Ini bahaya. Kan? So, kalau kita menyangkakan bahawa usaha kita lah yang menyebabkan results tu, samalah kita macam Qarun. Tak ada bezanya. Sebab Qarun bila dapat kekayaan dia kata, oh aku dapat ni sebab aku pandai, sebab aku buat, sebab tu aku dapat. Sebab hakikat results tu, jadi kita bincang awal, hak siapa? Results adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia usaha sikit tapi Allah bagi results dia banyak. Pernah tengok kawan-kawan kita yang macam tu? Sikit je kan. Tengok student-student ni tak adalah belajar sangat, tak adalah study sampai pukul 2 3 pagi tapi result masya-Allah excellent, 4 flat, dean's list all the time. Ada je budak-budak student yang macam tu. Kan? Maksudnya apa? Allah bagikan dia keberkatan. Ada juga yang usahanya ya Allah kita tengok pun naik kesian. Dia punya berusaha kan, tapi result dia ya Allah kesian tengok. Betul? Ada juga orang yang macam tu. Kan kita tengok orang banting tulang kerja kontraktor pada pagi sampai ke malam bulan puasa pun peluh-peluh membanting keringat kan. Tapi di penghujung bulan gaji dapat sikit je pun. Kan berbanding dengan kita yang duduk sedap-sedap kat dalam bilik aircon, kan usaha kita jauh bezalah kalau dari segi keringat tu berbanding dengan mereka, tapi Allah bagi keberkatan, Allah bagi results kepada kita berbeza daripada mereka. So Allah nak bagi tahu kita bahawa results ni adalah hak mutlak dia akan bagi kepada siapa-siapa yang dia suka. So buat apa kita berusaha all out ni? Kenapa kita nak buat yang terbaik sangat? Kan? So apa pentingnya ihsan tu? Ingat hadis Nabi SAW yang saya sebutkan di awal tadi, Nabi SAW kata Allah paling suka, Allah paling sayang orang yang bila dia buat sesuatu nothing short of the best. So bila dia buat yang terbaik, dia menagih pandangan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita usaha ni sebenarnya kita bukan direct bagi ke result, kita direct kepada kita nak tarik perhatian pemberi results, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dia, itu yang dia akan kurniakan kita results yang kita nak, bahkan lebih daripada itu. Faham So kita kena faham hakikat results atau penghasilan dalam kerja kita. Kadang-kadang kita buat dah yang terbaik tapi Allah takdirkan results tu tidak seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa sebab Allah tak pandang hasil. Kan dalam hadis tadi saya sebutkan, Nabi kata Allah tak pandang kepada hasil, Allah pandang kepada usaha. Yang dinilaikan oleh Allah SWT adalah usaha. So apa yang kita buat, pastikan kita berusaha, kita buat yang terbaik. Results tu Allah yang tentukan. Bukan hak kita untuk menentukan results yang terbaik. Dapat ya? Point tu? Dapat, saya dapat. Dia kena committed. Kena committed. So dalam berusaha ni dia kena extra committed. Allah pandang usaha, bukan pandang hasil. Cakap tentang committed ni, kita nak tengok sama ada tuan-tuan dan puan committed tak pagi ni. Kita ada masa sikit, saya nak buat aktiviti treasure hunt sikit boleh? Sekitar-sekitar kita je. Nak tengok ke apa, takut Nuan Syahira ngantuk. So saya nak anda mencari 3 benda, boleh? So kita nak tengok komitmen anda semua. Untuk cari 3 benda. Saya nak anda cari 1 benda bulat, 1 benda berbentuk 4 segi dan 1 benda berbentuk segitiga. Ya. So saya bagi anda masa 2 minit untuk cari 1 benda bulat, cari 1 benda 4 segi dan 1 benda bentuk segitiga. Alright, boleh mula sekarang. 2 minit bermula dari sekarang. Come on, gerak-gerak sikit. Mai, gerak Mai. Siapa lagi ni?
Mazlin. Oh, logo sini. Logo Encik Azam. Senang Mazlin ha. Dia shortcut ya logo Encik Azam kata. Betul Alright. tu. Dapat tak? Oh, Dapat, okey. dapat. Okey, alright. So, kalau yang boleh buka video, boleh tunjukkan kepada saya apakah benda bulat yang anda dapat? Ada tak benda bulat? Oh, tu dia. Apa tu? Prof, tu apa tu? Foundation Moisturizer dalam handbag. Moisturizer. Puan Mastura tu apa? Tu cop Cop jabatan Oh, tu dia NHR Globe. Tu dia globe kaca. Tu paperweight tu kan? Bola. Okey. Alright, bagus. Sekarang benda 4 segi. Apa yang meja tu tak payah angkat lah. Tunjuk je lah meja. Jangan angkat meja pula. Oh, okey. Prof tunjuk dia punya pas. Ketat. Dr. Atira tu apa tu? Yang merah tu? Alah, notepad. Oh, notepad. Oh, power bank. Oh, button badge. Okey, bagus. Buku. Alright, cantik, cantik. Yang ni. Yang paling mencabar antara tiga tu. Yang bentuk segitiga. Apa dia? Apa yang kita dapat? Dalam tempoh masa yang singkat saya berikan. Wah. Prof, bau gunting ke apa tu, Prof? Kertas saya jadikan dia segitiga. Boleh lah kan? Kertas kita jadikan segitiga. Masya Allah. Tengok Dr. Atira apa tu? Paper clip. Tapi dia bentuk segitiga. Nampak tak Paper clip? segitiga dia? Oh, cik. Nampak. Saya tak nak argue dengan orang bijak pandai ni. So, kalah kan? Paper clip. Okey, bagus. So, bagus. Tahniah. Tepuk tangan untuk tuan-tuan dan puan. Bagus. Tengok, tempoh masa yang singkat. Sebenarnya, kalau kita push diri kita, kalau kita betul-betul committed, kita boleh dapatkan suatu results yang kita nak. Yang penting adalah komitmen. Allah nilaikan komitmen kita. Nak bercakap tentang komitmen ni, salah satu tanda orang, apa beza orang yang committed dengan orang yang setakat dia kata dia nak buat yang terbaik. So bila kita nak cakap tentang committed ni, orang yang yang ada komitmen yang tinggi, bezanya adalah dari segi level pemikiran dan juga level usaha dia. Sinilah kita bagi perumpamaan yang simple lah. Pernah tengok anjing tak? Of course semua pernah tengok anjing kan? Dekat Europe ada perlumbaan anjing. Dekat Malaysia, dekat Seri Kembangan ada lumba kuda kan? Dekat Seri Kembangan ada lumba kuda. Dekat Europe dia ada lumba anjing. Dan anjing bukan sebarang anjing, bukan yang dekat Malaysia ni yang anjing comel-comel yang orang beli kecil-kecil tu bukan. Ni anjing yang memang betul-betul muscular. Dia panggil greyhound, spesies greyhound. Spesies greyhound ni adalah spesies yang memang diternak, dibela, memang ditrain untuk lumba. Memang laju lah. Ada tak gambar greyhound, tim? Okey. Ni tim saya tengah share ni. Semua nampak ke gambar anjing greyhound tengah berlumba lagi ni? So, ini adalah contoh gambar perlumbaan anjing greyhound. Nampak otot-otot yang besar kat badan tu kan, lain sikit daripada anjing-anjing yang comel-comel kita nampak kat taman tu kan. So, andai katalah ni ada 6 ekor anjing, andai kata kita diajak lumba lari dengan anjing ni. Ni ada 6 ekor anjing, tambah satu manusia kat ujung tu. Lumba lari 100 meter. Agak-agaklah siapa akan menang perlumbaan 100 meter tu? Kita ke ataupun anjing tadi? Agak-agak. Boleh tak komen sikit? Manusia kot. Lumba lari. Maksudnya bukannya dia kejar kita. Lumba lari 100 meter. Okey. Siapa? Nafar kata. Anfar ni siapa ni? Lofa ke? Lofa kata, pelumba. Biasanya anjing lah yang akan menang. Betul tak? Kan? Tengok keadaan kita sekarang, puasa pula tu. Kan? So, Puan Rosita kata anjing kot. Kan? Kenapa anjing menang? Kan? Yelah, maklumlah sekarang ni bulan Ramadan kan. Manalah larat nak lagi 100 meter, betul? Dr. Atira? Betul-betul. Ancik juga ya. Lagi apa? Dapat? Puan Muliza kata, kecuali kita kena kejar anjing. Ada beza tak? Kalau kita posisi orang takut dengan anjing lagi laju. Okey, katalah kita diletakkan di depan anjing, bukan kat sebelah dia. Dan anjing tu bisik kat telinga kita, kalau kau tak sampai garisan penamat, aku akan gigit kaki kau.
Agak-agak lah kalau anjing dah boleh main bisik-bisik kat telinga kita macam tu, siapa sampai dulu Kaisan Penamat? Of course kita kan. Kita So dah macam sampai. Puan Nur Mazia kata, of course kita sampai dulu. Sebab kali ni dia bukan setakat kita nak menang, bukan setakat kita suka untuk menang, bukan setakat kita berharap untuk menang, kita wajib ataupun mesti menang. Sebab kalau kita tak sampai garisan penamat, kaki kita akan kena gigit dengan anjing. Itulah ibarat dia bila kita bercakap tentang nak buat sehabis baik ni, the level of commitment kita kena level macam tu. So level pemikiran kita mesti, dia bukan setakat nak. Ya, bukan setakat nak. Dan bila kita berfikir dalam konteks tersebut, barulah tindakan kita sanggup melakukan apa saja. We are willing to do whatever it takes. Bukan setakat buat setakat comfort zone kita, buat setakat selesa je. Dan orang yang nak suka harap ni ikut satu kajian, bila cakap tentang sukses kat tempat kerja ataupun penghasilan dalam cakap pasal kejayaan in general lah, 95% orang yang kata dia nak berjaya, dia suka kalau dia boleh berjaya, dan dia berharap-harap untuk berjaya dalam apa yang diusahakan, termasuklah dalam kerja dia, 95% tak berjaya. So 95% yang kata dia nak berjaya, suka berjaya, harap-haraplah boleh buat yang bagus dan sebagainya, dapat results yang bagus, tak dapat. Because apa? Sebab level pemikiran dia nak, suka dan harap saja, tak cukup. Dan bila dia buat setakat comfort zone, zone selesa dia. Setakat yang dia selesa. Ingat tak tadi masa kita buat finger pointing exercise tadi? Masa kita pusing-pusing tadi? Masa kita pusing tu kan? Ingat lagi tak? Masa kita buat exercise tu. Apa yang menyebabkan kita patah balik masa round pertama? Kita rasa sakit, betul tak? Betul. Kan? Dah, Betul tak, dah Prof? sampai limit. Betul. Kita rasa macam kita dah sampai limit kita. Kita nak balik kepada zon selesa kita. Kita dah push macam, tak selesa ni. Kita patah balik ke depan, betul? Betul. So, Betul. to achieve excellence, apa yang kita kena buat adalah, ni nak kaitkan dengan ihsan ni. To achieve excellence, apa yang kita kena buat adalah kita kena sentiasa push diri kita keluar daripada zon selesa kita. Bila kita rasa macam tak selesa tu, kita cuba push diri kita untuk buat benda yang tak selesa. Sebab bila kita biasakan diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon tidak selesa, that's when you will achieve breakthrough results. So, bila kita rasa discomfort, push yourself supaya kita akan dapat breakthrough performance. Lepas tu, saya selalu sebutkan, kalau kita kerja kan, dapat satu tugasan, pening betul macam nak settlekan. Saya kata bagus pening ni. Kan? Pening bila dapat banyak sangat kerja macam kita tak tahu nak buat, pening kepala kan. Bagus. Sebab pening tu adalah tanda-tanda akan ada peningkatan. Kan? Sebab kalau tak ada pening, maksudnya kita tak akan ada peningkatan. Kita asyik buat benda yang kita dah biasa buat. Benda kan? Betul tak? Kalau kita asyik buat benda yang sama, maksudnya kita tak grow. When you talk about growth, katalah this is your comfort. Katalah ini adalah comfort zone kita. Ni comfort zone. Comfort zone ni mungkin kalau dalam konteks kerja kita, maksudnya kerja yang kita dah biasa buat, kerja yang kita dah tahu nak buat, ataupun beban kerja yang kita rasa macam okey lah kita boleh handle. So this is called our comfort zone. Kalau kita masih lagi buat dekat sini je, maksudnya ada growth ke tidak? Tak ada. Only when kita push diri kita keluar daripada comfort zone, mungkin bebanan kerja yang ekstra sikit, mungkin. Ataupun kerja yang tak pernah kita buat sebelum ni, kita try benda-benda yang baru. Bila kita buat benda tu, kita keluar daripada zon selesa kita, dan bila kita constantly buat benda tu, this becomes our new comfort zone. Nampak tak ada growth? Ya. Yeah? So, that is why, dalam kerja, satu benda yang kita kena sentiasa lakukan adalah sentiasa push diri kita untuk cuba yang lebih baik, yang lebih baik. Yang lebih efisien. Sebab tu, kalau dalam satu hadis tentang ihsan, Nabi SAW ada sebutkan, Allah telah menetapkan kamu untuk berlaku ihsan dalam semua perkara. Ada satu hadis, Nabi SAW sebutkan, Allah telah menyuruh kita untuk melakukan ihsan dalam semua hal. Bukan saja kerja. In anything yang kita buat, Allah suruh kita berlaku ihsan. Dalam ibadat, dalam solat, dalam puasa. Allah suruh kita berlakukan ihsan. Dan dalam hadis tersebut, Allah
Nabi SAW sambung, Nabi cakap tentang penyembelihan. Dan bila kita nak menyembelih binatang, gunakan pisau yang tajam. Kan? Now, Nabi kaitkan guna pisau tajam dengan ihsan. So, ihsan ni, dia multiple components. Ada banyak komponen dalam pelaksanaan kerja ataupun tugasan kita. Yang pertama adalah efficiency. Bila kita gunakan pisau yang tajam dengan pisau yang tumpul, mana lagi senang nak potong? Of course, pisau yang lebih tajam. Betul tak? So, kita kena, sebab kalau kita nak nisbahkan apa yang Nabi SAW sebutkan tu dengan kerja kita, bila kita nak lakukan kerja, if you want to do better, maksudnya you have to always think of better ways of doing things. Kena fikirkan cara yang lebih baik untuk buat kerja kita. How to be more productive. Itu yang pertama. Yang kedua, how to produce more dalam given span of time. Kan, kalau dulu sejam kita boleh hasilkan banyak ni, macam mana kita nak hasilkan lebih banyak? Being productive. Yang kedua, how to be more efficient. Macam mana kita nak dapat result tu dengan lebih pantas. Ya, so these are the things yang kita kena fikirkan kalau kita nak bersifat ihsan dalam kerja. Kena fikirkan macam mana lakukan yang terbaik. Macam mana nak jadi lebih produktif kat tempat kerja. Macam mana kita nak lakukan perkara tu ataupun kerja tu dengan lebih efisien dan efektif. Itu satu. Satu lagi komponen ihsan yang sangat penting adalah kenapa Nabi SAW sebutkan kena guna pisau yang tajam. Kesannya kepada haiwan sembelihan. Betul tak? So the two components of ihsan dalam melakukan tugasan adalah satu, the excellence part, kan, the efficiency, the effectiveness punya part. The other part, bukan saja kualiti kerja, tapi juga interaksi kita dengan orang yang kita bekerja tu. So when you talk about ihsan, dia bukan saja excellence kat tempat kerja, ataupun excellence dalam melaksanakan kerja, tapi juga excellence dalam hubungan kita dengan rakan sekerja. Kan, dalam pelaksanaan ibadah korban tu, kalau haiwan sembelihan tu tak bekerjasama, boleh tak kita nak melaksanakan ibadah tersebut? So dalam nak melaksanakan ibadah korban, haiwan yang kita nak korbankan tu juga adalah so to speak rakan sekerja kita, betul tak? Dalam melaksanakan ibadah tu, kalau tak ada haiwan kita nak korbankan apa? Kan? So sama juga, kalau macam kat tempat kerja ni, rakan sekerja kita juga penting untuk kita layan dia dengan sehabis baik. So, macam mana kita nak melayan rakan sekerja kita yang terbaik? Macam mana kita nak layan rakan sekerja kita dengan baik? Boleh tak sahabat-sahabat semua kongsikan dekat ruangan komen? So, how can we be more ihsan in our interaction dengan kita punya colleague? Bagaimanakah kita boleh bersifat lebih ihsan bila kita berinteraksi dengan rakan-rakan sekerja kita? Apa yang kita boleh buat? What should we do? Memberikan kerjasama yang baik. Nur Azmi cakap, ya betul? Kan, kerjasama. Lagi? Kan, bila kita bagi kerjasama dekat orang, kita memudahkan urusan dia. Ingat, Nabi SAW pesan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya dekat dunia dan juga ke akhirat. Tu dia. Pusmayah pun cakap, memudahkan urusan. Senyum. Senyum. Betul, senyum. Nabi SAW sebut, senyum kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Cakap tentang senyum. Nanti saya ceritakan tentang senyum ni. Cakap dengan baik. Saya nak cerita pasal senyum, kemudian saya nak ulas pasal cakap baik. Cakap tentang senyum. Rupanya ada satu kajian dekat University of Aberdeen, Scotland. Saya sebab minat dalam bidang psikologi, saya juga minat dalam bidang neuroscience walaupun tak adalah study secara formal, but I love to read studies, neuroscientific studies. So ada satu kajian dijalankan dekat University of Aberdeen dekat Scotland. Rupa-rupanya bila kita senyum dekat orang, apa yang berlaku kepada orang yang melihat kita senyum ni? Katalah kita masuk kerja, kita senyum kat orang kan. Assalamualaikum, senyum. Ceria pagi macam Dr. Atira. Senyum je kan. Yang lain senyum kita tak nampak. Tapi Dr. Atira senyum, semua orang nampak. So, semua kita yang melihat wajah Dr. Atira tengah senyum ni, kita sebenarnya ada something yang berlaku dalam tubuh badan kita. Otak kita, kalau tak silap saya, ada satu bahagian otak dipanggil orbitofrontal cortex, akan terangsang dan badan kita akan merembeskan hormon-hormon bahagia. Endorfin, serotonin, all the good hormon tu akan keluar dan kita juga akan tersenyum sekali. Sebab tu macam Zumaya cakap kan, it is contagious. Sebab natural tendency orang yang melihat senyuman, refleks dia akan tersenyum balik. Why? Because senyuman tersebut yang kita nampak trigger hormon bahagia walaupun orang tu sedang depres.
Sebab tu bila saya baca tentang kajian tu, saya cakap subhanallah, inilah yang Nabi SAW sebut tu, senyum itu sedekah. Itu Kita sedekah. sedekahkan hormon bahagia kepada dia. Dia tengah sedih, kita senyum kat dia, Allah jadikan asbab dia nampak senyuman kita, terkeluar hormon-hormon bahagia kat dalam otak dia, dan akhirnya dia pun tersenyum juga. Itu baru senyum. So, bila kita datang ke tempat kerja, kita memikirkan kesan kita, kehadiran kita pada rakan sekerja. Adakah kita memberi manfaat kepada mereka? Tadi kita cakap tentang result formula kan? Niat kena ikhlas, niat kena luas, bagi manfaat kepada lebih ramai orang. Kan Allah paling manusia paling baik adalah manusia yang paling banyak bagi manfaat kepada orang lain. Betul tak? So, Betul. cara paling mudah untuk bagi manfaat, masuk ke tempat kerja, senyum. Dan niatkan, ya Allah, aku bersifat ihsan dengan senyuman aku. So, bila kita niatkan, ganjaran dia lain macam. Ya? Sebab tu, innamal a'malu binniat, kita kena niatkan setiap amal baik yang kita lakukan, niatkan kebaikan tersebut. Kalau kita contoh bercakap baik kan, bercakap baik. Tadi siapa sahabat kita tadi komen, bercakap dengan baik. Nak tegur orang pun kena cakap baik-baik tau. Ini ada satu ayat Quran, saya tak ingat surah apa. Masa tu Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun, untuk tegur Fir'aun. Fir'aun dah melampaui batas kan. So Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Allah kata, pergilah kamu berdua, nanti boleh cari ayatnya. Pergilah kamu berdua untuk berjumpa dengan Fir'aun kerana sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian, tegurlah dia dengan kata-kata yang baik. Nampak tak Allah suruh tegur Fir'aun? Guna kata-kata yang baik. Baik. Mudah-mudahan dengan itu dia akan beringat dan dia akan takut. So, kalau kita fikir, kita renungkan balik, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Musa dan juga Nabi Harun, nak pergi tegur Fir'aun. Tapi kena tegur guna perkataan yang baik. Kan? So, ini nak tegur Fir'aun ni, bayangkan kita nak tegur team member kita, staff kita. Ni bukan saja kat tempat kerja, kat rumah. Kan, suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Kalah menegurkan Fir'aun. Kan, Fir'aun pun kita tegur, Allah suruh tegur kata-kata yang baik. Kita tegur ahli keluarga kita, anak-anak kita, staff kita. Keluarkan kata-kata yang kesat. Adakah Allah approve benda tu? So, ingat, ihsan adalah bila kita lakukan sesuatu tu, kita kena ingat Allah sentiasa tengok, pandang, nilaikan kita. Sebab di akhirnya kita juga akan mati dan kita akan dipertanggungjawabkan for every single thing yang kita buat. So, setiap benda yang kita buat, we have to be accountable. Kita akan dinilaikan dan dibalas dalam kehidupan yang tak ada mati itu besok. So, that's why sangat penting untuk kita kenal pasti kat mana point of interaction kita dengan rakan sekerja supaya kita sentiasa boleh bersifat ihsan. Empathy. Bagus. Empathy. Apa lagi? Saling ingat mengingati. Betul? Kan? Cik Muhammad kata. Lagi apa yang patut kita buat? Boleh scroll, boleh tak? Komen-komen. Dengar masalah dia. Bercakap dengan baik. Bantu rakan sekerja bila kesusahan. Mudahkan urusan dia. Betul? Dan satu lagi. Attitude kita. Tadi bercakap tentang orang yang committed tadi kan. Not only kita sentiasa push ourselves outside our comfort zone, sentiasa push diri kita untuk buat yang lebih baik. Satu sifat orang yang committed adalah dia tidak suka beralasan. So, bila dia dah buat yang terbaik dan result tu tak seperti yang dia harapkan, dia tidak memberi alasan. So, salah satu sifat orang yang committed dalam konteks yang kita bincang ni adalah ihsan. Orang ihsan ni dia tidak mudah untuk salahkan orang, dia tidak mudah untuk beri alasan dan juga komplain. Ya, kalau kita ingat Iblis sewaktu diusir keluar daripada syurga, kan, sebab dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Ingat cerita tu? Dia buat apa? Bila diusir keluar je daripada syurga tu, dia buat apa? The first thing yang dia buat adalah dia menyalahkan Allah SWT. Kan? Dia salahkan Allah. Dia kata, kerana engkau lah ya Allah, aku sesat. Soal dia yang ingkar. Kan? Dia yang tak buat. Tapi dia salahkan Allah SWT. So, ini adalah sifat yang tak bagus. Kalau kita nak bersifat ihsan, sifat suka menyalahkan orang, salahkan keadaan, bagi alasan ni adalah
sifat yang patut kita buang jauh-jauh. This is the kind of attitude yang tak cocok dengan konsep ihsan ni. Ihsan ni macam mana? Bila kita buat kesilapan, kita perlu bersifat seperti tok moyang kita, nenek moyang kita, which is Nabi Adam dan juga Hawa. Bila dia lakukan kesilapan, dia makan buah kuldi tu kan. So, apa yang dia buat? Dalam Quran dirakamkan mereka sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Dia mengaku silap dia. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. So, admitting your mistake. Sebab kita dalam melakukan kerja, ihsan macam mana pun, committed macam mana pun kita, we are bound to make mistakes. Kita manusia. Kita pasti akan melakukan kesilapan. So, orang yang bersifat ihsan, bila dia buat kesilapan, dia tak salahkan orang. Ini bahaya ni. Bila kita buat kesilapan kat tempat kerja, siapa kat sini tak pernah buat silap? Mesti tak ada, kan? Dr. Atira pun mesti pernah buat silap, betul tak, Doktor? Bukan Betul. doktor lah, kan? Prof Wardah pun mesti pernah buat silap, betul tak, Prof? Betul, Kan? betul. Betul. Semua orang, kan? Semua orang asal nama kita manusia, kita pasti akan buat kesilapan. Tapi orang yang bersifat ihsan, bila dia buat silap, dia tak salahkan orang. Dia tak salah keadaan. Dia tak bagi alasan. Dia tak komplain tentang keadaannya. Dia tak fokus kepada masalah. Fokusnya adalah kepada apa? Solution. Dan solution tu tak akan jumpa selagi dia tak fokus kepada kekurangan kesilapan yang dia buat. Sebab kita tak boleh nak ubah keadaan kalau kita tak ubah diri kita. Tak ubah apa yang kita lakukan. Setuju? Kan? Sebab tu, kita ambil contoh dalam kisah Nabi Adam dan juga Hawa. Mereka sebutkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri dan seandainya Engkau tak mengampunkan kami. So remember, satu, admit our mistakes. Akui kesilapan kita. Yang kedua adalah minta maaf. Minta maaf. Kan? Dah buat salah, minta maaf je lah. Senang. Dan kalau tak, kita akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. So, dan yang ketiga, komponennya adalah perbaiki kelemahan kekurangan kita tu. Sebab tu, satu benda yang sangat penting untuk bersifat ihsan adalah kita kena sentiasa bermuhasabah. So, all these things sebenarnya, ihsan adalah satu konsep yang sangat-sangat luas. Nak practice ihsan, nak sebut ihsan ni senang. Buat baik, kan? Buat baik. Tapi nak practice ihsan, there's so many things yang kita kena practice. Ada banyak komponen, ada banyak back end work yang kita kena buat. Kena muhasabah diri. Barulah kita boleh buat yang lebih baik. Betul tak? Kena reflect on apa yang kita buat. Kita buat ni bagus ke tidak? Aku cakap tadi, kawan aku tersinggung ke tidak? Barulah kita boleh bersifat ihsan dan memperbaiki diri kita. Kan? So, muhasabah diri setiap hari. Sebab tu, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia ada pesan, dia kata, hisablah kamu sebelum kamu dihisab. Maksudnya, kita lakukan muhasabah diri sebelum Allah menghitung kita, menghisab kita di hari perhitungan nanti. Kan? Dan Al-Hasan, cucu baginda Rasulullah SAW, disebutkan, seorang mukmin tu dalam keadaan baik selama mana dia ada mempunyai penasihat dalam diri dia. Dan muhasabah itu menjadi amalan harian dia. So that means untuk kita menjadi ihsan, orang yang sentiasa buat yang terbaik kat tempat kerja, daily routine kita adalah muhasabah diri. Check balik apa yang kita buat, insya-Allah. Ya. Setakat ni ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Kita ada masa sampai pukul apa ni, Dr. Atira? Sebenarnya kita sampai 9.30 kalau ikutkan Allah. rancangan. Tapi itulah perkongsian daripada Encik Azam sangat, bagi saya sangat menyentuh hati juga sebenarnya kan. Sebab especially sebab ihsan tu sebenarnya sangat luas maknanya. Dan macam mana kita nak apply tu sebenarnya banyak cara kita nak apply ihsan ni. Tu yang saya rasa saya pun macam nak stopkan, tapi macam bagi sikit lagi Encik Azam masa untuk habiskan tu. Ini kita boleh rumuskan dengan satu ayat Quran dalam surah Qasas, silap saya, ayat 77 kan. Ayat 77 Allah Taala sebutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan carilah untuk kamu apa je yang kat dunia ni, dalam interaksi kita kat atas muka bumi ni, cari untuk bekalan kita ke akhirat. So itu termasuklah dalam interaksi kita, dalam kerja kita, everything, untuk mencari bahan bekalan kita ke akhirat.
wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula kita lupakan nasib kita kat dunia. Tak salah untuk dapatkan sikit habuan kat dunia, nak nikmati kenikmatan atas dunia. Tapi matlamat utama kita adalah untuk mengumpul bekalan ke akhirat. Termasuklah kerja. Kerja of course kita nak cari rezeki, nak sara keluarga. Tapi dalam kita bekerja, jangan sampai kita lupa untuk dapatkan bekalan akhirat sewaktu bekerja. Cara dia senang aja. Ihsan. Bila kita fikirkan kerja ni, kita jalani kerja kita dengan ihsan dan niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, insya-Allah semua tu menjadi bekalan kita ke akhirat. Dan sambungan kepada ayat tu, Allah sambung lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ingat Allah sebutkan ihsan dan buatlah baik. Allah telah membuat baik kepada kamu. So, of course ini ada kawan kita, macam mana kalau kita tak boleh melupakan orang anaya kita dan sebagainya. Ayat ni saya rasa menjawab persoalan tersebut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berapa kali kita engkar kepada Allah Ta'ala? Berapa kali kita buat buruk kepada Allah Ta'ala? Tapi Allah tetap bagi makan kat kita. Allah tetap bagi rezeki kat kita. Allah tetap bagi oksigen udara untuk kita bernafas. Walaupun kita buat benda tak elok, yang dia tak suka. Betul tak? So, Betul. hidup kita ni macam saya cakap tadi, Allah pesan dekat dalam surah Al-Mulk, hidup kat dunia sementara. Hidup ni untuk mati je. So, kalau kita fikir, kita terlampau tersabit dengan apa yang orang buat kat kita, orang buat tak elok kat kita. When we think so much about that, sebab kita terlampau hati kita fikir sangat, konteks hidup kita masih lagi kat dunia ni. Kalau kita fikir akhirat, kita dah tak kisah dah benda tu. Kan? So, sebab tu dalam satu ini nak menjawab soalan kesian. Tuan, perlukah kita maafkan orang yang aniaya kita? Adakah orang yang aniaya kita terlepas daripada akhirat neraka bila kita maafkan? Saya teringat satu kisah. Boleh ke Dr. Atira ni saya nak jawab soalan? Okey lah. Satu soalan je. Satu soalan je. Ni juga berkait dengan soalan Nur Hermilia ni. Tuan boleh tak kongsikan macam mana cari kekuatan untuk meminta maaf pada orang? Kita tak lari daripada muka kesilapan. Okey, right. Okey. Now, bercakap tentang kemaafan. Kemaafan ni adalah satu benda yang sangat penting. Ni kita dalam bulan baik ni, bulan Ramadan. Antara benda yang kita inginkan adalah pengampunan daripada Allah SWT. Kan? So, kalau kita inginkan keampunan daripada Allah Ta'ala, first thing, kita kena bersifat macam tu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kan surah Al-Qasas Allah sebut. Buat baik macam mana Allah buat baik kepada kita. Kalau kita nak Allah maafkan kita, ampunkan kita, kita kena terlebih dahulu memaafkan orang. Tak kira lah orang tu buat buruk kat kita macam mana. Nabi SAW, orang buat buruk macam mana pun kat dia maafkan. Kan, betul tak? Wahsy, orang yang Nabi SAW, ya Allah, punyalah sakit hati sampai terdetik, terkeluar daripada mulut Nabi, aku akan balas apa yang dia buat kepada pak saudara aku Hamzah ni, 70 orang, benda yang sama. Apa yang mereka buat pada Hamzah ni, aku akan buat kepada 70 orang yang sama. So that means, marah Nabi tu. Kan, bila bapa saudara dia, Sayyidina Hamzah diperlakukan begitu. Tapi turun ayat pada Allah SWT, ayat tentang Qasas kan, maksudnya kalau nak balas satu, balas yang setimpal, jangan lebih-lebih. Dan yang lebih baik adalah memberi maaf, bersabar. So Nabi pilih apa? Balas satu ke? Tak, Nabi pilih untuk memaafkan dan sabar. Dan bila Fatah Mekah, bila Nabi dah buka kota Mekah, masuk ke Mekah balik, Wahsy memeluk agama Islam dan Nabi Nabi maafkan dia. Cuma Nabi minta kat dia jangan selalu sangat ada kat depan Nabi hantar dia pergi tempat yang jauh sikit supaya tak trigger. Kan? So of course, orang yang aniaya kita, orang yang buat tak elok kat kita, maafkan. Kan? Kemaafan dan juga melupakan ni adalah dua benda yang berbeza. Allah tak suruh kita lupakan. Allah suruh kita maafkan. Kan? Sebab lupakan takut nanti kita terantuk kat tempat yang sama. Nabi SAW kata seorang mukmin tidak akan membenarkan dirinya jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. So that means you need to learn from your mistakes. Kita kena belajar daripada kesilapan yang lalu. Pengalaman yang lalu tu adalah bekalan untuk kita, something to be learned from. Satu tak boleh nak lupakan. Yang kita kena ingat adalah, yang kita kena buat adalah maafkan. Dia adalah beban emosi. Nak cari kekuatan untuk minta maaf pada orang. Kalau macam saya, motivasi untuk memaafkan orang ni senang je. Syurga. Ada Nabi ceritakan, tadi cakap sekejap Dok. Sikit lagi kesian kawan kita ni. So, Nabi ceritakan dia menyaksikan 2 orang ni tengah argue in front of Allah SWT. So orang ni dia kata, ya Allah, orang ni ada buat zalim kat aku, dia buat something kat aku kat dunia dulu.
So dia kata apa yang kau nak? Aku nak ambil semua amalan dia. Oh, amal kebaikan semua transfer dia tak puas hati. Oh, transfer pula amalan keburukan semua transfer ke dia. Masih lagi tak puas hati. Kemudian apa yang Allah suruh hamba Allah ni buat, dia kata pandang ke atas. Allah tunjukkan dia, cuba tengok ke atas. So bila pandang ke atas dia nampak satu township, bukan satu rumah, dia kata satu township, satu kota bangunan yang dibina pada permata dan juga jalan-jalan bina batu permata. Dia kata, ya Allah, ni properti siapa ni? Dia kata, ni untuk nabi-nabi ke? Nabi yang mana punya properti ni? Kata, bukan. Untuk sahabat ke? Sahabat yang mana? Cakap, bukan untuk sahabat. Tapi untuk siapa? Kalau bukan untuk nabi, bukan untuk sahabat, untuk siapa? Dia kata, properti ni adalah untuk mereka yang mampu memilikinya. Kemudian hamba Allah ni kata, ya Allah, siapalah yang mampu memiliki properti yang macam ni? Dia kata, Allah SWT kata, engkau pun mampu memilikinya sekiranya engkau sudi memaafkan saudara engkau ni. So, dia kata, kalau macam tu, ya Allah, aku maafkan dia. And Allah kata pimpin tangan saudara kamu, dua-dua masuk ke dalam syurga. So, motivasi kita untuk memberi kemaafan dan juga meminta maaf kepada orang adalah, ingat, hidup ni untuk mati. Kehidupan yang kekal, yang lebih panjang, yang sampai bila-bila adalah kehidupan kita ke akhirat nanti. So, focus on that. InsyaAllah kita akan bermotivasi untuk meminta maaf dan juga memberi maaf. Dunia sekejap je. Dan kita nak sakit-sakit hati, tahu-tahu dah mati. Kan? Kita mati, dia pun akan mati. Tapi kat mana yang kita berdua, kita dengan dia akan hidup kekal selama-lamanya di akhirat nanti. So, let it go. Jangan hidup sepanjang hidup kita pikul beban emosi. So let go of the emotional burden, beri maaf dan juga minta maaf. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan sukakan pengampunan. So jadilah orang yang Allah suka, insya-Allah. So dengan itu saya rasa kita dah terlebih banyak masa ni Dr. Atira. Saya serahkan kembali kepada Dr. Atira. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan dapat dimanfaatkan dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat join sesi kita pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Atira. Salam. Okey, terima kasih jazakillah khairan kepada kita punya speaker kita ataupun penceramah kita pada pagi ini, Encik Azam bin Sabtu. Sebenarnya banyak sangat orang kata input yang dikongsi bersama. Tapi cuma kita sebab kita dah kekangan masa ni menyebabkan kita tak dapat nak panjangkan lagi. Tapi saya suka nak simpulkan bahawa di sini macam apa yang Encik Azam cakap tadi, ihsan ni sebenarnya dia adalah sebagai pelengkap agama. Kan? Dia sebagai pelengkap agama kita. Sebab kita kena consider ihsan ni dalam semua aktiviti kita, bukan sekadar bekerja di rumah, maknanya pengurusan apa-apa je, pengurusan keluarga, pengurusan anak-anak, pengurusan pekerjaan, pengurusan masyarakat sendiri, kita memang kena mengutamakan ihsan dalam kita berbuat amal ataupun perbuatan kita lah dalam setiap perbuatan kita. So formula-formula yang di-sharekan ni memang sangat menarik lah, kan, kita boleh letak formula tu, kita boleh frame kan supaya kita sentiasa ingatlah di mana result itu sebenarnya adalah milik Allah. Dan kita ni sebagai hamba ni memang kita diminta berusaha dan sentiasa mengikhlaskan diri. Itulah kita, sebab memang itulah tugas yang Allah lantik kita sebagai hamba dia. Itulah yang kita patut lakukan. So insya-Allah saya rasa perkongsian kita sangat menarik dan mungkin nanti kita boleh buat slot yang akan datang nanti Encik Azam ya, Encik Azam. Again, mungkin lebih macam bagi semangat lagi untuk kami semua sentiasa mengejar sesuatu yang lebih baik dan sentiasa mengharapkan maknanya macam boleh mengikhlaskan diri untuk berbuat baik ni. So terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Azam di atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. Kita tak dapat buka sesi soal jawab dengan lebih lanjut, okay, sebab kita ada kekangan masa. So segala yang baik dan yang indah semua tu insya-Allah datang daripada Allah dan kita bersyukurlah di atas segala nikmat yang Allah berikan. Ilmu ni pun sebenarnya satu nikmat lah untuk kita sebenarnya, peringatan
untuk kita sentiasa dekat dengan Allah. Okey. Dan segala kekurangan ataupun kepincangan daripada majlis ilmu kita hari ini adalah kelemahan daripada pihak saya sendiri, dan saya mohon sekiranya ada sebarang kekurangan. Jadi saya sudahi dulu kita punya majlis ilmu hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang hadir, yang mendengar, dan juga kepada speaker kita. Okey, Doktor terima ambil kasih gambar semua. dulu boleh? Oh, Ambil okey, gambar. ya, saya lupa. Kita kena ambil gambar sekejap. Boleh buka ni ke video Kamera. masing-masing sekejap? Boleh buka. Buka kamera sekejap.